Nampak. Okay, nampak. Alright, good. Okay, kita mula Alright, analisis nisbah. Satu topik penting. Dan dia perlukan menghafal formula. Okay. Dia tak ada buat account, dia cuma kira dan buat tafsiran dengan apa yang kita kira. Tafsiran atas apa yang kita dah kira. Okay, kita tengoklah apa tu analisis nisbah. Okay, analisis nisbah ialah satu kaedah menginterpretasi data-data keuangan. Menginterpretasi, maknanya kita tengok nombor, kita buat dapatan kita. Okay. Data-data kewangan yang kita dah sediakan, kita dah belajar sediakan, ada dua, APU dan PKK. Kita tengok semula APU dan PKK. Alamak. Tak boleh lah. Okay, tak apa. Okay. Di APU dan PKK, maklumat yang kita ada limited. Kita cuma boleh tahu untung kasar, untung bersih. Tapi bila kita buat analisis nisbah, kita akan tahu maklumat lebih daripada tu. Okay. So, analisis nisbah juga ialah satu alat untuk kita kira dan tafsir. Dia ada dua fungsi. Satu, kita nak kira. Ada formula yang kita kena guna untuk kita kira. Dan selepas kita kira, kita kena buat tafsiran. Itulah dia analisis nisbah. Okay. So, pengguna. Kita tengok siapa yang nak guna benda ni. Astagfirullah. Okay. Ada 4 orang pengguna. Yang pertama, pengguna dalaman. Pengguna dalaman ni pihak pengurusan lah. Perniagaan tu sendirilah. So, dia nak guna untuk apa? Okay, perniagaan ni dia guna untuk membantu pihak pengurusan untuk menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan keuangan untuk perniagaan. Daripada maklumat keuangan yang dia dah buat, APU dan PKK, diguna teknik analisis nisbah, guna formula untuk tengok prestasi perniagaan dan buat keputusan untuk keuangan. Keputusan keuangan ni sama ada nak expand ke, nak kurangkan ke, nak tambah pekerja ke, semua keputusan yang melibatkan keuangan. Okay. Alright. Pengguna yang kedua ialah pengguna luaran. So, pengguna luaran ialah dia akan gunakan teknik ataupun analisis nisbah ni untuk membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Kemudahan kredit ni ialah kredit kan hutang kan. Kemudahan kredit. Maknanya kita nak bagi tak beri. Pihak ketiga ni, pihak lawaran ialah pihak bank, pembekal dan institusi kewangan. Ini orang-orang yang kita berhutang dengan dia. So bank, dia akan ambil penyata keuangan kita, dia akan buat analisis nisbah ni, dia akan buat analisis sama ada kita ni okey tak okey kalau bagi pinjam ni. Macam tu. Pembekal pula, kan, dia akan ambil penyata keuangan kita, dia akan buat analisis, dia akan buat kira dan buat tafsiran, dia akan tengok sama ada boleh tak bagi jual kredit dekat kita. Boleh tak bagi kredit. Okay. Institusi kewangan, yang lain lah selain daripada bank. Macam pinjaman mara, grant-grant daripada kerajaan,
pinjaman lah, pinjaman juga lah, tapi bukan dengan bank, dengan institusi kewangan yang lain. Okay. Alright, pihak yang seterusnya ialah pelabur. Pelabur. Siapa pelabur? Untuk apa pelabur? Pelabur pula, dia nak tahu sama ada berbaloi tak melabur dekat syarikat ni. Jadi macam nak tahu, dia akan ambil penyata kewangan syarikat ni, dia akan buat analisis. Dan dengan analisis ni akan bantu dia sama ada untuk buat pelaburan ke tidak. Itu penting tu. Okay. Dan pengguna yang keempat ialah pesaing-pesaing. Sama ada kita nak tengok dengan pesaing kita ataupun pesaing nak tengok kita, dia akan gunakan kemahiran analisis ni untuk tengok. So apa yang pesaing nak tengok? Pesaing nak tengok kan, sama ada kita nak buat perbandingan prestasi. Jadi kita tak adalah short sendiri, kita tengok, oh tinggi untung aku ni. Tapi bila kita tengok syarikat lain punya penyata kewangan, kita buat analisis, dia orang lagi jauh lagi besar keuntungan. Kenapa kita rasa kita untung? Sebab kita tak tahu market sebenar. Jadi dengan buat analisis ni, baru kita boleh buat perbandingan prestasi dengan perniagaan lain yang sama cirinya. Bukanlah kita compare apa tu, kereta dengan basikal, tak boleh. Dia kereta dengan kereta, compare apple to apple, compare dengan syarikat atau perniagaan yang sama dengan perniagaan kita. Alright, so itu pengguna dia. Jadi analisis nisbah ni tadi apa tadi, ulang balik. Analisis nisbah ialah satu kaedah untuk kita menginterpretasi data perniagaan, data maklumat keuangan, iaitu maklumat daripada APU dan PKK. Dan dia mesti ada dua. Analisis nisbah ni dua. Satu kita kira, yang kedua kita buat tafsiran. Pengguna dia ada 4. Yang satu dalaman, pihak pengurusan sendiri. Yang kedua luaran, dengan dengan pihak ketiga, dengan pihak bank, pembekal dan juga institusi kewangan yang lain. Yang ketiga, pelabur nak guna, nak tengok sama ada dia boleh laburkan ke tidak. Dan yang keempat ialah pesaing kita. So jenis-jenis nisbah, kita tengok ada berapa jenis-jenis nisbah. Ada 3. Okay. Analisis keuangan, analisis penyata keuangan ni kita boleh divide, bagikan dia kepada 3. Yang pertama, keberuntungan. Kita nak tengok dari analisis dari segi untung. Yang kedua, analisis dari segi kecairan. Kecairan ni apa? Kecairan ni cair, awak bayangkan cair, bila kita letak ais, cair jadi air kan. So dalam perniagaan, kita ada aset. So kalau katakanlah keadaan terdesak macam sekarang, sekarang situasi PKP ni, banyak syarikat-syarikat yang terjejas sebab sales tak ada. Kan? Ada antara industri yang dia tak boleh bergerak langsung. Jadi untuk dia survive, dia kena jual aset. So sejauh mana aset dia senang dijual, itu kita panggil kecairan. Okay? Kalau dia ada banyak aset tapi dalam bentuk hartanah, bangunan, kan, kondo-kondo, itu jadi masalah sebab nak jual ambil masa. So dia tak berapa cair. Cair ni maknanya aset itu senang ditukar jadi air. Okay. Yang paling senang ialah duit kita dekat bank lah, keluarkan dapatlah terus duit tu tunai. Okay. Kemudian akaun belum terima, orang hutang kita senang pergi jumpa dia, minta, dapat terus. Okay. Kalau macam stok, inventory juga aset, tapi dia kadang-kadang dia perlu nak jual juga. Kalau tak ada orang nak beli. Jadi kecairan ni semudah mana aset boleh dijual sekiranya kita perlu bayar hutang kita dengan segera. Itu kecairan. Ini penting dalam perniagaan. Macam sekarang, syarikat-syarikat yang tak ada aset, kebanyakannya akan bungkus, tutup. Dia tak mampu dah nak bayar gaji pekerja. Sales tak ada. Perniagaan tak jalan. Tapi kalau dia ada aset, dia boleh jual aset-aset dia. Okay, ini kecairan. Ketiga, kecekapan. Cekap mana
satu-satu perniagaan tu mengendalikan perniagaannya. Dan kecekapan ni kita tengok dari segi aspek tiga benda, which is satu, kecekapan kita menguruskan barang-barang niaga kita. Yang kedua, kecekapan kita menguruskan akaun belum terima kita, orang hutang kita. Yang ketiga, kecekapan kita dalam membayar hutang kita, akaun belum bayar kita. Jadi kita akan tengok ni kemudian. Kita tengok satu-satu keberuntungan. Keberuntungan pula, dia ada 4 formula yang berkaitan dengan keberuntungan. Okay. Tadi yang besar tadi ada tiga nisbah yang besar, kategori ataupun bahagian ataupun klasifikasi nisbah ni 3. Yang pertama apa? Keberuntungan. Yang kedua, kecairan. Dan yang ketiga, kecekapan. Keberuntungan, kita tengok dekat, saya ulang balik Keberuntungan, kita tengok dekat sejauh mana syarikat ini boleh buat untung. Kecairan, kita tengok sejauh mana syarikat ini boleh bayar hutang-hutang mereka dengan segera sekiranya perlu. Kecekapan, kita tengok macam mana dia menguruskan inventory dia, macam mana dia uruskan ABT dia, macam mana dia uruskan ABB dia. Sebab ini semua berkaitan dengan duit, so penting. Okay, so kita tengok dalam keberuntungan dulu. Macam ni kita nak kirakan, okay, kirakan formula-formula, analisis-analisis yang berkaitan dengan keberuntungan ni. So ada 4. Yang pertama, tokokkan. Yang kedua, margin untung kasar. Okay, margin untung kasar. UK ni untung kasar. Yang ketiga, margin untung bersih. Dan yang keempat, pulangan atas modal. Okay, semua ni berkaitan dengan untung. So kita tengok yang pertama dulu tokokkan. Apa itu tokokkan? Ini tokokkan. Tokokkan ni nama lain ni adalah peratusan untung kasar atas kos jualan. Kalau saya minta awak salin lah salin. Tokokkan ialah peratusan untung kasar atas kos jualan. Nama lain tokokkan ni markup. Mark, M-A-R-K dash U-P, markup. Okay, formula dia, untung kasar bahagi kos jualan. Daripada tajuk ni kita boleh ingat formula ni. Peratusan ni kali 100 lah, dapat peratusan. Untung kasar atas, untung kasar dekat atas, kos jualan dekat bawah. So daripada nama dia ni kita boleh tahu formula dia. Okay, tu saya cakap tadi awal-awal, tajuk ini banyak kena ingat formula. Dia senang sebab kita tinggal cari je maklumat-maklumat tu daripada penyata keuangan. So ini contoh soalan yang saya minta awak salin atau photostat kan, ataupun print. Okay. So formula kita tahu untung kasar bagi kos jualan. Kita cari untung kasar dekat mana? Dekat Apur. Mana untung kasar? Ni 7720, masukkan dalam formula. Bahagi kos jualan. Cari kos jualan. Mana kos jualan? Ni 17360. Jangan kurungkan dekat sini. Kenapa? Sebab di bentuk penyata ini kita nak tolak kos jualan, sebab tu kita letak kurungan ni. Dia bukan negatif sebab kita nak tolak. So kos jualan ialah 17360. Kalikan, dapat jawapan. Sebab kali dengan 100, kita dapat jawapan dalam peratus. So ini satu aspek kita nak kena kira. Sekejap Okay. Satu aspek kita kena kira. Nak kira kita kena tahu formula. Dah kira, kita kena tahu apa yang kita kira. Iaitu kita kena boleh buat tafsiran. So ini kena hafal lah. So 45% yang kita kira ni, untuk tokokkan, apa tafsiran dia? Tafsiran dia ini. Bagi setiap RM1 kos jualan, kos kita RM1, kos yang kita barang kita jual. Untung kasar yang kita peroleh ialah 45. Maknanya, tokokkan. Kita tokok. Kos kita RM1.
harga jualan kita ialah RM1.45. So kita akan dapat untung 45 sen. Ini cara lain nak faham lah. Tapi untuk senang, setiap RM1 kos jualan, untung kas kita. Sebab kat sini 45%, 45% daripada RM1 ialah 45 sen. Boleh? Boleh? Dengar tak dengar ni? Boleh. Senang kan? Alright. Kita tengok kumpulan. Sepatutnya saya punya presentation ni dia automated. Tapi sebab saya punya laptop version lama, saya nak try buat kat anak saya punya laptop. Tapi dia punya kamera tak function lah. Tu yang saya terpaksa. Macam ni okey harap okey lah. So yang kedua, nama nisbah dia ialah margin untung kasar. Ingat tadi tokokan ni nama lain dia peratusan untung kasar atas kos jualan. Betul tak? So yang ini nama lain untuk tokokan ialah markup. Margin untung kasar pula, formula dia ini peratusan untung kasar atas jualan bersih. Apa beza dengan tadi? Tokokan ialah peratusan untung kasar atas kos jualan. Kita tengok atas kos dengan kos kita. Kita bandingkan dengan kos. Tapi margin ni kita tengok dengan jualan. Okay. So formula dia peratusan ialah kali 100 untuk dapat peratus. Dan kita follow je maksud apa formula ni. Untung kasar atas. So untung kasar dekat atas, jualan bersih dekat bawah. Kena hafal formula. Kalau hafal formula, senang je. Tengok dekat soalan, cari. Dia kata untung kasar, cari untung kasar. Ini soalan yang sama, 7720. Jualan bersih, cari jualan bersih. Kat soalan 25080. Okay. Dan satu selesaikan, kita akan dapat 31%. So ini pengiraan. Ya, analisis sebah ada dua. Satu, kita kena kira. Yang kedua, kita kena tafsir. Pengiraan, kalau tak ada tafsiran, dia tak ada makna. Setakat 30%, apa 30%? Apa maksud dia? So, tafsiran dia ialah bagi setiap RM1 jualan bersih. Tadi atas kos kan? Kos jualan kan? Ini jualan. Jual RM1, untung kasar yang kita dapat ialah 31 sen. Ini maksud dia. 31% ni ialah 31% daripada RM1 ialah 31 sen. So jual RM1, untung kasar 31 sen. Kalau jual RM100, untung kasar kita ialah RM31. Macam itu. Setiap RM1 untung kasar, setiap RM1 jualan, untung kasar ialah 31 sen. Okay. Alright, tengok yang seterusnya. Margin untung bersih. Lebih kurang je. Yang tadi margin untung kasar. Sekarang margin untung bersih. So margin untung bersih, peratusan untung bersih atas jualan bersih. Yang sebelum ini margin untung kasar, peratusan untung kasar atas jualan bersih. So dia tukar yang untung ni. Jadi untung bersih pula. Peratusan ni ialah kita kena kali dengan 100. Untung bersih atas, untung bersih kat atas, jualan bersih kat bawah. Kena hafal formula. Cari maklumat ini dalam soalan. Untung bersih ialah 11,787 kat bawah ni. Masukkan 11,787. Jualan bersih kat atas ni. Masukkan kali 100. Dapat 47%. So maksud dia apa ni 47%? Maksudnya ialah bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah 47 sen. Okey. Setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah 47 sen. Boleh? Okey. Yang terakhir, untuk keberuntungan. Semua ni berkaitan dengan untung. Tadi yang tokokan ni, kita nak tengok untung kasar setiap RM1 kos jualan. Kos jualan RM1 berapa untung kasar? Kos jualan RM2 berapa untung kasar?
Margin untung kasar, kita nak tengok setiap RM1 jualan bersih berapa untung kasar kita. Margin untung bersih pula, kita nak tengok setiap RM1 jualan bersih kita berapa untung bersih. Semua berkaitan dengan untung. Untung. Pulangan atas modal ialah formula seterusnya. Ini pun berkaitan dengan untung. Kita tengok formula dia apa. Pulangan atas modal. Daripada tajuk ini, pulangan ni ialah untung. Berapa untung kita? Berapa kita melabur RM10,000, berapa pulangan? Jadi pulangan ni dia refer kepada untung. Atas, untung ke atas, modal dekat bawah. Untuk ingatlah, kita nak guna tajuk formula ni untuk kita ingat dia punya formula dia. Jadi pulangan ialah untung. Untung apa kita tengok? Untung bersih. Modal apa? Modal awal yang kita nak tengok. Bila kita dah laburkan, mestilah kita tengok modal awal kita berapa untung kita. So, peratusan kali dengan 100. Okay. So, untung bersih, cari dekat Apur, bawah sekali. Untung bersih, 11,787. Modal awal nak cari kat mana? Cari kat PKK. Dekat equity pemilik. Dekat equity pemilik, ada modal awal kat situ RM95,000. So, kita selesaikan, bagikan darab 100, dapat 12%. Ini pengiraan. First sekali kena hafal formula dan kena kira. Lepas tu kita kena buat tafsiran. Apa maksud 12% ni? Maksud dia bagi setiap RM1 yang dilaburkan, kan ni berkaitan dengan labur kan, modal. Untung bersih yang diperolehi ialah 12 sen. RM1 labur, untung 12 sen. 12 sen dapat daripada yang kita kira tadi, 12%. Boleh? Alright. So, keberuntungan ada jenis nisbah ada 3, keberuntungan, kecairan, kecekapan. Keberuntungan ada 4. Tokokan, margin untung kasar, margin untung bersih, pulangan atas modal. Okay. Kita tengok kecairan pula. Kecairan tadi apa saya cakap? Kecairan dia berkaitan sejauh mana aset-aset perniagaan boleh kita jual untuk bayar hutang-hutang. Jika terdesak, jika perlu. Dengan cepat boleh bayar hutang. So, kecairan sikit je. Ada 2 nisbah. Ada 2 formula. Nama formula dia ialah nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Tengok nisbah semasa dulu Nisbah semasa. Ni formula dia. Aset semasa bagi liability semasa. Keywords dia adalah perkataan semasa. So, kenapa kita nak tengok ni aset semasa, liability semasa ni? Untuk tengok kita boleh bayar hutang ke tak. Sebab aset-aset semasa lah benda yang senang kita nak jual. Senang nak dah jadi duit. Yang pertama sekali, inventory. Kan dekat aset semasa, tengok ni aset semasa. Ni semua inventory. Ni barang. Nak dapat duit, jual lah. Kalau terdesak, jual murah. Diskaun, lelong. Senang dapat duit. Akaun belum terima. Cari je orang tu. Minta dia bayar. Bagi dia diskaun. Bank memang dah duit lah. Dalam bank, tunai memang duit tunai. Tunai cik memang duit. So, kita nak tengok cukup tak aset kita ni untuk bayar hutang-hutang hutang cepat. Liability semasa. Hutang liability bukan semasa, hutang jangka masa panjang kita tak risau sangat. Yang kita risau liability semasa, hutang jangka masa pendek ni. Bolehkah kita bayar kalau tiba-tiba hutang-hutang jangka masa pendek kita ni sibuk minta duit dia. Nak cepat. Boleh tak kita bayar? Tu senang je. Ni formula dia, aset semasa per liability semasa. Okay. So, aset semasa
Cari aset semasa kita berapa, kalau kat soalan ni 41731 per liability semasa. Still macam tadi juga, kita jangan ambil yang negatif ni. Sebab negatif ni untuk tunjukkan kita nak tolak dia, tolak liability semasa. So akaun belum bayar ni ialah 800. Dia ada satu je liability semasa, 800. So kita bahagikan dapat 51 dan jawapan dia nisbah 1. Sebenarnya apa yang kita buat, kita jadikan liability semasa ni 1. Nisbahkan. Cara nak jadikan liability semasa 1, 800 kan liability semasa, kita bagi dengan 800. Bila liability semasa kita bagi dengan 800, aset semasa pun kena bagi dengan 800. Sebab tu kita dapat 51 nisbah 1. Ini dalam bentuk nisbah. Kalau kita tengok nisbah macam ni, kan, bila kita tengok nisbah semasa 51, kita tak risau. Sebab apa? Kita ada 51 aset untuk settlekan satu je liability. Kita ada banyak lebih. So kita tak risau sangat. Okay. Tapi keadaan kita jadi risau apabila sebelah sini 51 ni dia lebih kecil daripada 1. 0.2, 0.3, kita ada sedikit aset untuk selesaikan liability yang banyak. Ini masalah. So as long as yang terbaik ialah 2 nisbah 1. Kalau macam gini pun, setengah orang buat analisis tak bagus. Ni dia terlalu banyak simpan aset, nak buat apa banyak-banyak ni. Lebih baik dia laburkan. Yang ideal ialah 2 nisbah 1. Tunggam. 2 nisbah 2 aset, 1 liability. Itu terbaik. Okey, tafsiran dia ialah bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM54 untuk membayarnya. Jadi tak kisahlah. Kita ada lebih banyak untuk settlekan hutang. Ini tafsiran dia. Boleh? Senang? Nisbah semasa, keywords dia perkataan semasa, aset semasa, bahagi liability semasa. Jawapan dia dalam nisbah macam ini. Cikgu, macam mana tahu RM54 tu? 54? Oh, ni salah typo. Ini RM51 Okay. Terima kasih Ainin ni 51. Tak, ataupun saya salah kira yang mana ni? Cuba kirakan 41,737 bagi 800. Dapat apa jawapan? 52.1715. 52.17. So kalau kita udarkan 52 kan? Nah, semua salah. Jadi betul kan Ni 52 nisbah 1. Yang ini 52 lah, bukan 54. Okey, tolong betulkan Terima kasih. Okey, nisbah yang kedua ialah nisbah ujian asid. Dia lebih kurang sama dengan semasa. Tapi dia guna perkataan ujian asid. Asid ni apa? Asid ni benda yang cepat kan. Kalau asid test kan, macam kalau tangan kita kena asid, cepat sakitnya, cepat rasa sakit kan. Jadi dia nak cepat. Ujian asid ni dia lebih cepat. Bermakna kita akan adjust formula tadi yang sama je. Tengok, aset semasa bahagi liability semasa. Cuma kita tolak inventory akhir. Sebab dalam aset semasa ni, antara banyak-banyak ni, yang susah sikit nak jadi duit ialah inventory. Nak kena jual dulu. Kalau orang tak nak beli, okay. Sebab tu dia tolak inventory akhir. Tak nak ambil kira. Nak tengok berapa cepat lagi kita boleh bayar. Boleh tak kita bayar lagi cepat? Cukup tak duit untuk bayar lagi segera aset semasa, liability semasa kita. So, formula yang sama, cuma di bahagian atas, aset semasa tolak inventory akhir dulu. So, sama je tadi, aset semasa kita 41,737, tolakkan dengan inventory akhir kita dulu, 4,700, baru kita bagikan dengan 800. Tolong kirakan dapat tak 46 ni? Dapat. Okey. So, jawapan dia lah 46 nisbah 1. Apa juga jawapan kita?
nisbah 1. Kita kira macam biasa, apa pun jawapan kita, letak dan nisbahkan dengan 1. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, walaupun dah tolakkan inventory akhir, dah tak ambil kira inventory akhir, still lagi syarikat ada 46 bahagian berbanding dengan 1. Ada 46 aset yang senang jadi duit untuk settlekan 1 liability. So tak ada masalah dengan syarikat ni. Jadi kalau orang nak bagi hutang kan, bank ke ataupun pembekal nak bagi, kita nak beli barang secara kredit kan, pembekal tak ada masalah nak bagi. Dia tengok kita ada banyak aset untuk bayar hutang. Okey. Maksud dekat sini apa? Tafsiran dia ialah bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa kecuali inventory akhir. Inventory akhir kita dah tolak, tak ambil kira. Sebanyak RM46 untuk membayarnya. Jadi kita ada banyak duit boleh bayar. Tak ada risau. Boleh? So, keberuntungan tadi yang berkaitan dengan untung, kecairan tadi yang berkaitan dengan kebolehan kita selesaikan liability semasa kita, cukup tak cukup aset semasa kita untuk selesaikan liability semasa kita. Dan yang ketiga, kita akan tengok kecekapan. Apa kecekapan ni? Kecekapan. Kejap, kecekapan. Ini, kecekapan. Ada 4. Okay. 2 ni, kadar pusing ganti inventory ni sama je. Dia satu benda lah. Ini berkaitan dengan inventory. Kecekapan perniagaan untuk uruskan inventory dia. Tapi yang atas ni dia dalam kali. Dalam bentuk berapa kali. Berapa kali pusing dalam setahun. Yang kedua ni dalam bentuk hari. Berapa hari ambil masa untuk jual inventory. Okay. Nanti saya terangkan. So 2 ni dia berkaitan dengan inventory, kecekapan syarikat uruskan inventory. Yang ketiga ialah tempoh kutipan hutang, kecekapan syarikat kutip hutang. Jual hutang ni, kita jual hutang, bagi orang hutang, boleh tak kita kutip? Mampu tak kita nak kutip? Berapa lama kita nak ambil masa nak kutip? Ini pun penting, kecekapan kita. Ini berkaitan dengan ABT. Dan yang terakhir sekali, tempoh bayaran hutang, ini kecekapan kita dalam bayar hutang kita. Berapa lama kita ambil masa untuk bayar hutang kita? Ini pula berkaitan dengan ABB. So kita tengok yang pertama dulu kadar pusing ganti inventory dalam kali. Okay. Formula dia apa? Kos jualan bahagi inventory purata. Kos jualan bahagi inventory purata. Okay. So, hafal formula, senang, tak ada masalah. Okay, kos jualan dalam soalan. Kos jualan, mana kos jualan? Ni kos jualan, 17,360. Masukkan. Inventory purata. Ini matematik. Purata macam nak kira? Tambah, bagi kan? Tambahkan berapa yang ada, bagi. So, inventory ada 2. Inventory awal dengan inventory akhir. Tambahkan 2-2, bagilah dengan 2. Senang je. Alright. So cari di soalan inventory awal ada tak? Kalau tengok dekat kos jualan, kan formula kos jualan apa? Kos jualan ialah inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. So tak ada inventory awal dekat sini, tengok. Maknanya mungkin ni perniagaan ni baru kot. So dia ini baru tahun pertama. Tak ada. Inventory awal tak ada. So letaklah kosong. Kalau ada, letaklah amount kat situ. Semuanya bergantung kepada penyata keuangan yang kita terima untuk buat analisis. Tambah dengan inventory akhir. Ni inventory akhir. Okay, again, bukanlah maksudnya inventory akhir kita ni negatif. Tak, sebab dekat formula ni nak kira kos jualan, kena tolak inventory akhir. Sebab tu kita kurungkan dekat sini. Sebab tu dulu-dulu kita tak buat macam gini. Untuk tak nak confuse lah. Tapi 2-3 tahun kebelakangan ni, dia banyak kalau format penyata macam ni, perkara-perkara yang kita tolakkan, kita akan kurungkan dia.
So dia bukan negatif sebab ini kita nak kira ni bila kita guna analisis nisbah dia dalam bentuk formula. Takut awak terambil ni inventory akhir awak negatif kan. Memang salah lah jawapan dia. So inventory akhir ni bukan negatif tapi ambil je 4,700. So bagi dengan 2 ini dapat jawapan dia. So jawapan dia adalah dalam kali 7.4 kali jawapan dia. Okay. So taksiran dia apa? Perniagaan telah membeli inventory baru sebanyak 7.4 kali ataupun satu titik perubahan boleh tengok bergantung pada soalan. 7 kali dalam setahun. Maknanya dalam setahun ada 7 kali proses beli barang, lepas tu jual habis, beli lagi kali kedua. Jual pula, beli lagi kali ketiga. Jual habis, beli lagi kali keempat. 7 kali dalam setahun perniagaan ini membeli inventory baru. Maknanya bukan setiap bulan ada beli. Setahun ada 12 bulan kan. Kira okey lah perniagaan ni bagi saya. Banyak lah, kerap lah dia beli. Maknanya laku keras lah barang dia, selalu jual. Okay. Ini dalam kali. Kita nak, kadang-kadang soalan minta dalam hari. Tengok apa jadi formula dia, bandingkan tadi. Ini kos jualan bagi inventory purata kan. Kalau dalam hari, terbalikkan ni. Inventory purata bagi kos jualan darab dengan 365. Sebab kita nak tahu dalam hari. Ya, boleh? Ni formula dia. Terbalikkan dia. Terbalikkan. Lepas tu darab 365. Untuk dapat dalam hari. Dapat 49 hari. Okay. Tapi ada shortcut. Tolong tulis shortcut ni. Macam mana kita nak kira dalam hari. Senang je. Nak kira dalam hari, kita kena kira dalam kali dulu. Kita kena dapat 7.4 kali ni. Kalau dapat ni, kan, 365 hari bahagi dengan ni, 7.4 kali ni. Cuba kira, dapat berapa? Dapat tak 49 ni? Itu shortcut dia. Tapi kita kena kira dalam kali dululah. Kalau tak, awak nak kena kira panjang ni. Cara mudah dia, kita kira dalam kali ni, kita hafal satu formula dia. Yang ini je. Dapat dalam kali ni, untuk dapat dalam hari, 365 bahagi dengan 7.4 ni, dapatlah dalam hari. So maksud dalam hari ni apa tafsiran dia ni lah? Perniagaan telah menyimpan inventory selama 49 hari sebelum dijual. Bermakna 49 hari ambil masa untuk jual inventory ni. 49 hari habis jual baru beli baru. Dah beli tu ambil masa 49 hari untuk jual baru dapat beli baru. So ini tempoh yang dia simpan inventory ini sebelum habis dijual. Bila habis jual, kena beli baru lah. Tu yang dapat kali tu, berapa kali kita beli baru. Ini berapa lama kita simpan stok kita sebelum habis jual. Okay, so ini kadar pusing ganti stok. Kadar pusing ganti inventory. Kecekapan kita untuk
untuk menguruskan inventory kita. Kalau dalam masa setahun, jumlah kali pusing ni terlalu sikit. Satu kali atau dua kali bermakna seolah-olah macam barang kita tak laku lah. Permintaan kurang. Jadi ada masalah lah. Ada masalah dengan cash flow nanti. Ada masalah dengan duit. Sebab bila simpan aset lama, susah nak jual. Dah lama aset tu jadi usang. Habis trend, orang dah tak nak. Lalas, tak boleh nak convert jadi duit. Kerugian akan berlaku. So lagi banyak dia pusing, lagi bagus lah. Okey. Tempoh kutipan hutang pula. Tempoh kutipan hutang dia berkaitan dengan ABT. Berapa lama ABT kita ambil masa untuk kutip daripada ABT kita. Lama ke tak? So formula dia ialah akaun belum terima bahagi jualan kredit. Okay, cikgu ni jualan kredit ke tak? Okay. Untuk purpose penerangan, kita anggap semua jualan ini ialah jualan kredit. Okay. Kadang-kadang soalan dia akan beritahu berapa peratus jualan kredit, berapa peratus daripada jualan adalah jualan kredit. Jadi kita kena tentukan kemudian lah. Bergantung kepada soalan. So formula dia lah akaun belum terima bahagi jualan kredit darab dengan 365 hari. Sebab tempoh dalam hari. Darab dengan 365 hari. So check akaun belum terima kita berapa? 8740. Jualan kredit, kita ambil yang bersih lah. Ni orang dah pulang tak hutang lagi. Kita ambil yang bersih. 25080. Darab 365 kita dapat 127 hari. Apa maksud 127 hari ni? Maksud dia ialah inilah masa yang perniagaan ambil untuk kutip dari pelanggan. Perniagaan mengambil masa 127 hari untuk mengutip dari pelanggannya. Pada saya ini tak berapa cekap lah. Berapa bulan ni dia bagi pinjam ni. Lama ni. 120 hari lebih kurang dalam 4 bulan lah. Oi, lama. Kalau orang tu dah meninggal rugi lah. Lama tu 4 bulan. Macam-macam boleh jadi. Dia boleh lari kan. Dia boleh meninggal. Lama. Jadi dia tak berapa cekap dalam mengurus ABT dia. Banyak orang hutang dia. Okay. Dan yang terakhir untuk kecekapan ialah tempoh bayaran hutang. Tempoh bayaran hutang ni pula kita yang bayar. So dia mesti berkaitan dengan akaun belum pula ni. Tolong betulkan akaun belum bayar. Dia berkaitan dengan akaun belum bayar. Akaun belum bayar bahagi dengan belian kredit. Macam tadi juga kita assume sebab soalan dia tak bagi apa-apa maklumat, kita assume semua belian ini ialah belian kredit. So kita akan ambil yang bersih lah 22060 ni. Okay, akaun belum bayar kita 800. Sekali lagi, jangan negatifkan. Negatifkan ni sebab kena tolak liability semasa. Nak tunjukkan yang kita kena tolak sebab tu negatifkan. Jangan kamu negatifkan dekat sini. Okay. Kalau penyata keuangan kita bentuk penyata yang kurungan-kurungan ni dia bukan negatif tau. Dia tolak. Kita nak kena tolak dia. Tapi kalau kita buat bentuk T, kalau ada kurungan itu menunjukkan yang dia negatif. Okay. Alright. So kita selesaikan, kita dapat 13 hari. Oh, bagus pula. Perniagaan ini, taksiran dia, perniagaan ini mengambil masa 13 hari untuk menjelaskan hutang kepada pembekalnya. Oh, baik pula kita. Bagus. Hutang kena bayar. Cepat je. 2 minggu dah settle lah hutang kita. Okay. Cekap. Okay. So kalau kita tengok apa itu analisis nisbah, ulang balik, analisis nisbah ni satu kaedah untuk kita interpretasikan data-data keuangan kita. Itu data-data di Apur
dan PKK kita. Dan kita kena kira dan kita kena tafsir. Itulah dia analisis nisbah. Pengguna dia ada 4: dalaman, pengurusan, untuk tahu prestasi perniagaan, untuk buat keputusan keuangan, nak labur lagi ke, nak expand ke, nak buka cawangan ke, nak kecilkan cawangan ke, nak buang pekerja ke. So dia bergantung kepada analisis nisbah yang dia buat, analisis terhadap maklumat keuangan yang telah dibuat. Okey. Yang kedua, luaran. Luaran ni ialah pihak ketiga, biasanya pihak yang memberi hutang. Ada 3, bank. Yang kedua, pembekal kita. Yang ketiga, institusi keuangan. Ini semua orang-orang yang nak bagi kita pinjam. So dia akan buat analisis dulu terhadap penyerta keuangan kita. Nak tengok kemampuan kita untuk bayar. Kemampuan kita untuk bayar hutang sekiranya dia bagi pinjam. Okay. Yang ketiga, pelabur kan tadi, pelabur. Pelabur pula, dia akan guna maklumat keuangan ni, dia akan buat analisis untuk tengok untung tak kalau dia labur dekat perniagaan kita, untung tak kalau dia tambah lagi modal dia. Dia akan buat analisis. Dan yang terakhir ialah pesaing. Kita nak tengok dengan persaingan kita dengan kompetitor kita, tinggallah kita berbanding dengan dia. Jadi kita sentiasa buat analisis untuk tahu kita dekat mana market company kita ni, sejauh mana kita dapat kuasai pasaran. Ini penting, ini pengguna. So macam nak kira, ada 3 nisbah besar tadi. Ada 3 nisbah besar tadi. Yang ni, astagfirullah. Ini nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Nisbah keberuntungan semua yang berkaitan dengan untung. Ada 4 nisbah: tokokan, margin untung kasar, margin untung bersih dan pulangan atas modal. Saya dah tunjuk cara pengiraan dia. Hafal formula, cari maklumat daripada soalan. Senang. Yang penting hafal formula. Okay. Yang kedua, kecairan yang berkaitan dengan sejauh mana syarikat boleh bayar hutang-hutang jangka masa pendek dia. Secepat mana, cukup tak cukup. Aset semasa. Aset bukan semasa tak nak tengok. Sebab aset bukan semasa ni dia tak cair langsung. Aset bukan semasa, contoh bangunan, kenderaan, ini semua susah nak jual ni. Kenderaan dah buruk, siapa nak beli? Bangunan mahal, besar-besar, siapa nak beli? Lambat, kalau ada pun lambat proses dia, makan tahun. Jadi dia tak cair. So aset-aset cair ni dia berkaitan dengan inventory, dia berkaitan dengan ABT, bank, tunai. Okay. So ada 2 kan tadi. Nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Sama je, lebih kurang nisbah semasa, formula dia, aset semasa bahagi liability semasa. Nisbah ujian asid, aset semasa tolak inventory, akhir, baru bagi dengan liability semasa. Jawapan adalah nisbah. Okay. Saya dah tunjuk, nanti boleh tengok balik. Nanti saya akan share slide ni, nota ni, dekat dalam Google Classroom. Nanti awak check lah. Dan yang ketiga ialah kecekapan. Kecekapan ni kita tengok macam mana syarikat uruskan 3 benda. Yang pertama, inventory dia. Yang kedua, ABT dia. Yang ketiga, ABB dia. Okay. Kecekapan ni pula ada 3 formula. Actually ada 3 lah. 2 ni dia sama. Kadar pusing ganti inventory sama je. Berapa kali dalam setahun kita ni? Lagi banyak, lagi tinggi, lagi bagus. Bukan yang barang kita laku keras. Tapi kalau sekali kan, beli setahun tak habis jual lah. Ini maknanya kita ada masalah dengan barang jaga kita lah. Ini dalam hari, berapa lama kita nak ambil masa untuk selesai, untuk jual habis, untuk kita beli baru. Berapa lama masa kita simpan inventory kita. Yang ketiga, kutipan hutang. Berapa cekap kita untuk kutip hutang daripada ABT kita. Kalau lambat macam kita tak cekap lah. Dan tempoh bayaran hutang ialah seberapa cepat kita selesaikan bayar hutang-hutang, bayar ABB kita. So ini tentang kecekapan. Okay. So ada satu lagi bahagian iaitu jenis perbandingan yang saya akan masuk nanti. Sebab apa? Saya nak awak faham dulu cara kira ni. Bila awak faham cara kira, saya nak ajar jenis perbandingan ni senang. Okay. So
Saya dah bagi semalam dekat soalan tu, satu muka tu tentang soalan contoh kan, soalan yang contoh kat sini. So yang lain tu ialah soalan pemahaman. Tolong buat boleh. Buat dan apa dan hantar dekat kelas boleh. Nak tengok macam mana, saya pun tak faham macam mana kalau student hantar kerja dia, macam mana saya nak terima, macam mana nak check. Boleh tolong cuba hantar tak kat Okey. Google Classroom. Sekarang ke cikgu? Okay Alright, so ya Okay, nampak saya tak? Nampak. Okay, so kan saya cakap tadi saya dah bagi semalam saya bagi file tentang soalan kan. So yang soalan yang first tu itu untuk soalan contoh hari ni contoh penerangan saya. So yang lain tu ialah kerja rumah. So awak buat, nanti awak hantar dekat Google Classroom lah. Mungkin awak boleh ambil gambar, send ke, saya pun tak tahulah macam mana. Tak pernah buat kan. Awak tengok macam mana? Boleh hantar tak dekat saya? Okay, kenapa 54 dah jawab tadi salah kira bukan 54, jawapan dia 52. Alright, so cukup lah dah nak asar dah pun. Cikgu, saya ada Puasa soalan. ni. Saya ada soalan. Apa dia? Yang apa tafsiran tu kan, setiap tafsiran tu kan dia cakap macam contoh tempoh bayar dan hutang, perniagaan mengambilan 13 hari. Memang jawapan dia akan 13 hari ke atau base soalan tu? Base soalan. Jawapan kita sekejap saya share semula. Jawapan kita ni, sebab tu saya merahkan, dia bergantung kepada apa yang kita kira. Faham? Tapi yang contoh macam ni, tokokan ni kan. Tokokan ialah bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar diperoleh. Ini standard. Ini tafsiran yang standard. Bagi setiap RM1, so 45 sen. Boleh? Cikgu tadi start. Semula Tadi tu start. Sekarang okey? Tak ada okey. Okey. So, untuk contoh untuk tokokan. Ini tafsiran dia. Bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar yang diperoleh, ini standard. Jadi bila kita tengah kira untuk tokokan, tafsiran dia yang ini standard. Yang berbeza ialah jawapan ni, 45 ni, bergantung pada pengiraan kita. So tafsiran dia mesti mula dengan bagi setiap RM1 kos jualan, sebab formula dia ada kos jualan. Untung kasar yang diperoleh ialah tengok jawapan 45. Okay. Untuk margin untung kasar pula, dia punya tafsiran dia, yang standard dia, bagi setiap RM1 jualan bersih, sebab dia bergantung pada jualan. Tadi bergantung pada kos jualan kan. Ini bergantung pada jualan. Untung kasar yang diperoleh ialah tengok jawapan 31. Boleh? Faham, cikgu. Terima kasih, cikgu. Untuk margin untung kasar, okey dah. Lebih-lebih pula nak terangkan. Okey. Ada lagi? Soalan lagi? Okey dia punya presentation point. InsyaAllah lah, lain kali saya akan cuba buat yang lagi baik sikit lah. Okey terima kasih kelas. Selamat berbuka puasa. Selamat menjalani ibadah puasa. Jangan lupa untuk tingkatkan amal ibadat awak. Jadikan puasa kali ni lebih baik daripada tahun-tahun sebelum. InsyaAllah. Terima kasih cikgu.